Baik, kita mulakan. Hari ini kita belajar hadis. Hadis yang ke-760. 760 masih dalam bab sifat haji dan masuk Mekah. Okey ya, siapa yang nak baca boleh buka mic ya. Yang nak baca. Siapa nak baca? Silakan. 760. Buka mic ya, mic kena buka. Saya baca, Okey, Ustaz. sila. Dari Huzaimah bin Thabit bahawasanya adalah Nabi SAW apabila selesai daripada talbiyahnya di dalam haji atau umrah, ia mohon kepada Allah keridaan dan syurga dan ia berlindung dengan rahmatnya daripada azabnya. Diriwayatkan oleh Syafi'i dengan isnad yang lemah. Okey. Ya, catatkan hadis 760. Hadis lemah. Hadis lemah. Matan: sesudah talbiyah dianjurkan berdoa. Hukum: sebab mubah. Jadi dalam bab berkaitan dengan doa ketika melakukan haji, doa khusus ya daripada Rasulullah SAW untuk itu, untuk ini, ya tidak ada kekhususan dia pun. Jadi dalam mengerjakan haji, banyakkan doa yang sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ataupun berdasarkan kepada hadis yang lemah ini, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang selalu kita baca tu, itu maknanya memohon keredaan dan syurga dan berlindung daripada dengan rahmatnya daripada api neraka. Yang kita selalu baca, dia susunan dia, ya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu pun dah memadai, ya. Jangan kita dibebankan ya dengan doa yang panjang-panjang ya, dan ya sampai kita tak pandang depan. Asyik baca buku ya, terlanggar sana terlanggar sini ya. Jadi haji ni kebanyakannya adalah perbuatan. Ya, banyaknya adalah perbuatan ya. Tawaf, sa'i ya dan lain-lainnya itu perbuatan. Dan ya bolehlah kalau kita nak berdoa ya selain daripada doa-doa yang kita nak hajatkan, tak ada salahnya. Tapi khusus ya nak baca doa panjang-panjang memang tak ada. Kebanyakan buku yang susun sebagai buku-buku haji berkaitan dengan doa itu doa ini, sebenarnya tak ada riwayat siapa pun, hanya susunan atau penyusun saja ya buat doa tu ya. Jadi kalau orang yang tak susah nak ya menghafal doa ya, jangan jadi beban pula ya, sebab tak hafal doa dia tak mampu nak melakukan haji. Sedangkan mampu tu ya bukan kerana tak hafal doa. Mampu itu ialah ya ketakwaannya ya dalam segi pergi dan balik. Mampu untuk pergi dan balik. Atau dikatakan sebagai apa? Bekalannya. Ya, bekalan mampu pergi dan balik. Ajarkanlah doa yang ya mudah-mudah seperti doa yang biasa dibaca tadi. Ya. Cukup ya, dengan doa itu. Kena ingat ya, haji
Ya, kebanyakannya adalah amali, bukan kauli, amali, mana perbuatan. Ya. Okey, 761 siapa nak baca silakan. Mic buka. Baca Ustaz. Okey, dari Jabir. Hadis 761 dari Jabir, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, aku telah sembelih kurban di sini, tetapi Mina seluruhnya tempat sembelih. Lantaran itu sembelihlah di tempat-tempat perhentian kamu dan aku berhenti di sini, tetapi Arafah seluruhnya tempat wukuf dan aku telah berhenti di sini, tetapi Muzdalifah seluruhnya tempat-tempat wukuf. Diriwayatkan dia oleh Muslim. 761 catatkan hadis sah. Matan dia, Mina seluruhnya boleh sebagai tempat berkorban. Gunung Arafah seluruhnya boleh menjadi tempat wukuf pertama. Muzdalifah seluruhnya dijadikan tempat wukuf kedua. Hukum sebagai satu ketentuan. Itu yang disebut dalam hadis ini. Seluruh daerah Mina boleh dijadikan tempat penyembelihan korban. Sekarang ini korban itu ia dikhususkan tempatnya. Kalau dulu mana-mana mungkin kerana tak ramai, tak seperti sekarang, maka supaya tidak tercemar, maka dikhususkan tempat sembelihan di Mina. Dan begitu juga katanya Gunung Arafah ini adalah jadi tempat wukuf pertama, tapi Muzdalifah itu tempat wukuf kedua. Itulah ketentuan dalam hadis riwayat Muslim ini. Baik, kita teruskan hadis 762. Tadi 761 ya. 762 siapa nak baca silakan. Saya baca Ustaz. Sila. Dari Aisyah bahawasanya Nabi SAW sekala datang ke Makkah, ia masuk kepadanya dari jalan atasnya dan ia keluar dari jalan bawahnya. Muttafaqun alaih. Ya. Baik. Hadis 762 hadis sah. Matan. Nabi biasa masuk Mekah dari jalan atas. Dan keluar dari jalan bawah. Hukum tidak termasuk manasik
haji. Tidak termasuk manasik haji. Baik. Semak semula. Hadis ini memberitahu Nabi biasa datang ke Mekah. Dia melalui jalan atas. Jalan atas. Katanya jalan atas tu nama dia Kada. Kabdal Kada. Dan kemudian dia keluar melalui jalan bawah. Nama dia Sunaya. Nama tempat tu Sunaya. Ustaz, ulang balik Ustaz. Apa nama tempat yang atas Ustaz? Yang atas tu Kada. Ejaan dia macam mana? Kabdalia. Oh, Kabdalia. Kabdalia Kada. Kada ataupun boleh Kada. Kemudian bawah Sunaya. Sunaya. Sa ya. Sa nurata. Sunaya. Sunaya. Tamar buto. Sunaya. Baik. Ini tidak termasuk manasik ya. Tidak termasuk manasik, maknanya pekerjaan haji. Oh. Ini tidak termasuk pekerjaan haji. Jadi jangan pula kita nanti mencari-cari nak datang lalu jalan Ini ni. bukan ikut sunnah Rasul lah maksud dia. Ini hanya kedatangan sahaja. Okey. Dia tidak termasuk dalam rukun haji. Jadi kita ni datang tak tahulah mana kita bawa oleh bas. Jalan atas ke bawah ke tak kisahlah. Dihantar sampai kita pergi ke hotel contohnya. Jadi itu bukan satu syarat manasik haji. Itu hanya masa tu Nabi lalu jalan yang mungkin terdekat untuk memasuki Mekah. Jadi sekarang ni kalau kita berhaji jangan pula mencari jalan ni sebab dia tidak termasuk manasik. Itu hanya perjalanan, bukan pekerjaan haji. Okey, teruskan 763 dari silakan. Siapa nak baca? Ustaz, 763 okey. Dari Ibnu Umar, bahawasanya ia tidak datang ke Mekah melainkan ia bermalam di Zitua hingga berpagi-pagi dan mandi, dan ia sebut bahawa yang demikian itu dari Nabi SAW. Muttafaq alaih. Baik, 763 catatkan hadis sah. Matan kebiasaan Nabi sebelum masuk Mekah bermalam dulu di Zitua. Nama tempat tu Zitua. Kalau tengok Zitua, tengok dalam Arabnya tu ada dalam hadis tu ya, Zitua. Hukum tidak termasuk manasik haji. Tidak termasuk manasik haji. Ini hanya menceritakan sejarahnya bahawa Nabi bila datang ke Mekah dia berhenti di Zitua nama tempat tu atau disebut Syuhada.
ya, saksi tua ataupun syuhada, dan dia bermalam di situ dan mandi di situ. Ya. Jadi itu tidak termasuk pekerjaan haji. Jadi kita mandi ke hotel, tak kira apa nama hotel yang kita ditempatkan, ya, hotel tabung haji ke ataupun hotel-hotel lain, ya. Itu tidak termasuk manasik, tidak termasuk pekerjaan haji, ya. Jadi pekerjaan haji itu adalah 8 Zulhijjah. Perjalanan kita itu 8 Zulhijjah, itu baru pekerjaan haji kita, ya. Lagi 764. Siapa nak baca? Silakan. Saya baca Ustaz. Okey. Dari Ibnu Abbas bahawasanya ia pernah pucuk Hajar Aswad dan meletakkan dahi atasnya. Diriwayatkan dia oleh Hakim sebagai marfu' dan oleh Baihaqi sebagai mauquf. Ya, catatkan ya, 764 hadis lemah. Matan menganjurkan bersujud bracket meletakkan dahi di Hajar Aswad. Sebab hukum sebab bid'ah. Bid'ah. Baik, semak semula. Hadis ini darjat dia dhaif atau lemah. Ya, hadisnya lemah. Dianjurkan dalam cerita hadis ni atau disebut sebagai matan, ya, kita meletakkan dahi pada Hajar Aswad atau istilahnya kita sujud. Kita sujud, yasjudu alaihi. Ia sujud ke atasnya. Itu maknanya meletakkan dahi kita pada Hajar Aswad. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Jadi, hukum perbuatan itu adalah bid'ah. Mana tidak dilakukan atau diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga para sahabat. Sebabnya, hadis ini tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Kita suruh mencium, bukan suruh meletakkan dahi. Macam mana kita sujud. Kita sama ada kita dapat mengucupnya ataupun kita melambai, itu dikatakan sebagai sunnah-sunnah yang ada. Tapi di sini sampai sujud, itu bid'ah. Baik, kita teruskan hadis 765. Silakan. Saya baca Ustaz. Sila. Hadis 765, dan daripadanya ia berkata, Nabi SAW perintah mereka berjalan ramal. Ramal bermaksud berlari anjing, iaitu berlari dengan langkah pendek. Jalan cepat-cepat dengan langkah pendek. 3 keliling dan berjalan biasa 4 keliling antara 2 rukun, iaitu Hajar Aswad dan rukun Yamani. Muttafaqun alaih. Catatkan ya. 765 hadis sah. Matan diperintah jalan ramal bracket lari anak. Bagi lelaki. Tiga kali pusingan.
antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Hukum wajib. Baik ya. Kita kalau mula-mula datang ke Mekah. Mula-mula kita tawaf. Tawaf ini ada dikatakan jalan ramal. Jalan ramal ni mana lari-lari anak. Macam orang berlari tapi tak berlari pun. Lari-lari anak macam tu. Di antara mula Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Rukun ni mana tiang ni? Bukan rukun sembahyang, rukun apa ya? Rukun ni makna ruknun, makna tiang. Antara Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Bahasa Arab sebut rukun lah, ruknun rukun. Jadi berapa kali? 3 kali pusingan ada lari-lari anak. Kemudian yang 4 pusingan biasalah, jalan biasa. Ini untuk tawaf pertama. Kalau tawaf yang lain-lain tak ada lagi dah. Yang pertama. Untuk lelaki lah, perempuan tak ada ya. Untuk lelaki ada lari-lari anak. Ini bagi tawaf yang pertama kita ke Mekah. Kalau kita buat tawaf sunat tak payah lagi lari-lari anak. Ini perlu diketahui sebab dia punya hukumnya wajib. Macam nampak macam berlari macam tu, macam berlari tapi bukan berlari Ini perlu juga diperhatikan sebab kita kadang bersama dengan orang-orang yang sunat. Yang melakukan sunat contohnya dia jalan biasa. Jadi kita tak boleh jalan biasa. Kita jalan macam berlari-lari macam tu. Itu hanya 3 pusingan saja. Saya nak tanya Ustaz boleh? Ustaz, katakanlah orang tu pertama kali baru dapat pergi haji, maksudnya pergi Mekah lah, tapi dia dalam keadaan umur yang tua lah. Jadi kali pertama dia tawaf, jadi kan dia tu tak mampu nak lari-lari anak sebab dah berumur kan. Ada rukhsah tak bagi dia Ustaz? Sebab dikatakan wajib kena bayar dam kan? Okey, Jadi bagi mereka yang tua, contohnya dah berusia, kalau dia boleh berjalan, boleh berjalan sendiri, tapi dengan faktor usia dia tidak boleh berlari-lari, maka itu wajib itu tidak ada kena pada dia. Rukhsah tu tak mana tak kena pada dia. Macam kita solat wajib berdiri. Jadi kalau sakit kita kena bayar dam ke? Contohnya. Tak boleh nak berdiri. Macam itulah rukhsah. Kelonggaran. Masih Ustaz. Okay. Kita teruskan lagi hadis yang ke-7 apa tadi? 66. 766. Silakan. Saya baca Ustaz. Okey, silakan. Dari hadis yang ke-766 dari Ibnu Umar bahawasanya adalah apabila tawaf di Baitullah, tawaf mula-mula, ia jalan cepat dengan langkah pendek 3 kali dan jalan biasa 4 kali. Ya. 766 catatkan hadis sah. Matan dia ada 2 ya, 1 2. Jadi matan nombor 1 menerangkan bahawa perkataan khobba dan sa'a sin ain ya sa'a. Sa'a macam kita sebut sa'i.
Sin ain ya, ya. Hobba dan sa'a semua artinya jalan ramal. Nombor 2, ramal, jalan ramal, ingat ya. Jangan tak faham pula tadi, lari-lari anak tadi ya. Nombor 2, bahawa jalan ramal itu hanya pada tawaf yang pertama, iaitu tawaf kudum. Hukum sebagai satu ketentuan. Hukum ya, sebagai satu ketentuan. Ini dikatakan kita tawaf yang mula-mula datang, itu dikatakan tawaf kudum. Ya, yang selamat tinggal kita katakan tawaf wida. Itu selamat tinggal kita nak balik, kita tawaf lagi ya. Itu tawaf wida ya. Jadi tawaf kudum tu yang mula-mula kita datang ya. Jadi di situ adanya ya lari-lari anak 3 kali pusingan. Yang lain tak payah ya. Ini perlu dimaklum lah. Kadang ada setengah kita yang ya baru-baru mereka tak faham ya. Maklumkanlah ya. Orang nak pergi umrah pun macam tu juga ya, pergi umrah ya, mula-mula dia buat tawaf kudum tu, tu kena dia lari-lari anak tu kena bagi tahu yang lelaki ya. Nanti dia tak tahu, dia biasa ya ikut orang lain berjalan. Orang lain berjalan tu kadang dia tu tawaf sunat ya. Yang kita ni ya tawaf kudum ya. Tawaf wajib kita beribadat pada melakukan tawaf tadi ya. Sebab kita melakukan umrah ataupun ya haji. Baik, selanjutnya tadi apa? 766 ya. 766. Oh, sekali siapa baca tadi sambung? Ada Okey. 7661A ya. Dan pada satu riwayat, saya lihat Rasulullah SAW apabila dia tawaf di dalam haji atau umrah pertama datang, dia jalan cepat 3 kali di Baitullah dan jalan biasa 4 kali. Muttafaqun alaih. Hukum ni sama dengan tadi 766 tadi ya, samakan. Catat je bawah di 766A macam tu. Ini kalau tadi maklum kadang ramai tak tahu. Dia tahu biasa je, tahu tak betul. Lagi 767, siapa nak baca silakan. Okey, sila. 767. Dan daripadanya ia berkata, saya tidak lihat Rasulullah SAW jamah dari Baitullah melainkan 2 rukun al-Yamani. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Ya. Okey, catatkan. 767 hadis sah. Matan. Di dalam ibadat haji dianjurkan menjamah atau mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani. Hukum sunnah.
Cuba perhatikan waktu tawaf. Ya, waktu tawaf, bila orang sampai Hajar Aswad, ya tak semuanya dapat nak mengucup. Ya. Jadi kalau jauh, ya memang tak dapatlah. Tapi kita tawaf sampai Hajar Aswad, ya kita lambai. Kita lambaikan tangan kita ke Hajar Aswad, ya kemudian kita cium tangan kita. Itu dikatakan sebagai menjamah, ya, atau mengusap. Kemudian ya sampai satu lagi rukun dikatakan sebagai rukun Yamani, ya. Orang sampai situ orang melambai lagi. Ikut macam mana mereka. Mereka lambai, kita pun lambai. Macam tu. Jadi satu di Hajar Aswad, satu di rukun Yamani. Kita lambai, kita cium tangan kita. Macam tu. Macam Nabi dulu dia pakai tongkat, ya, tongkatnya sampai kepada Hajar Aswad. Ya, kemudian dia cium tongkatnya. Ya. Jadi itu masa-masa yang dikatakan ya, cukup lapang. Ya, terkadang ni sekarang ni umrah pun ya dah macam haji pula dirasakan oleh mereka. Penuh ya. Macam musim haji. Jadi macam mana nak kita nak dapat ya mencium atau mengucup Hajar Aswad, memang tak dapat. Jadi jangan kita menempah maut. Ya, sebab perkara itu ya hanya sebagai satu sunnah. Ya, sunnah ni sunat. Maknanya boleh kita lambai saja, dah cukup. Ya, jangan kita nak sanggup berentap nak pergi mengucup ya sampai pecah-pecah kepala pula ya. Jangan buat demikian. Baik, teruskan. 7, 6 8 ke 69 tadi? 68. 768. Okey, silakan. Saya baca Ustaz ya. Okey. 768. Dari Umar bahawasanya ia kucup Hajar Aswad dan berkata, Aku tahu bahawa engkau ini batu. Engkau tidak boleh memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Dan sekiranya tidak aku lihat Rasulullah mengucupmu, nescaya aku tidak kucupmu. Muttafaqun alaih. Ya, boleh catatkan 768 hadis sah. Matan menerangkan bahawa kejap ya. Kejap. Ya. Oh, salah orang. Okey, baik. Baik, kita teruskan tadi. Matan dia menerangkan bahawa mencium Hajar Aswad merupakan satu ibadat. Bukan kerana ia boleh memberi bahaya atau memberi manfaat kepada manusia. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, semak semula ya. Ya, hadis ini ya bukan dari Rasul. Ini hanya kata Umar. Ya, kata Umar radhiyallahu anhu.
Umar ni, dia sejak masuk Islam, dia memang anti betul dengan batu-batu ni, sembahan-sembahan batu ni. Dia nak memulia-muliakan, nak memuja-muja batu ni, memang dia anti betul. Ya. Menyampah, bahasa dia kita katakan menyampah. Umar ni menyampah kalau orang memulia-muliakan, mendewa-dewakan batu ni. Jadi salah satu daripada perbuatan Rasul, dia mencium Hajar Aswad. Sampailah Umar kata apa? Inni a'lamu annaka hajarun. Sesungguhnya aku mengetahui bahawasanya engkau hanya batu. La tadurru wa la tanfa'u. Engkau tidak dapat memberi bahaya dan tidak dapat memberi manfaat. Walaula anni ara'aitu Rasulullah SAW, kalaulah tidak bahawasanya aku melihat Rasulullah SAW yuqabbiluka, dia mencium engkau, ma qabbaltuka, aku takkan mencium. Tengok kata-kata Umar. Aku tahu engkau ni batu. Tu bahasa dia. Aku tahu engkau batu. Ya, engkau tidak dapat memberi manfaat atau mudarat. Tetapi, ya, kalau tidak Rasul cium kau, aku takkan cium. Bahasa dia macam itulah. Ya, kalau aku tak lihat Rasul cium kau, aku takkan cium. Jadi memang, ya, Umar ni tidak senang nak dewa-dewakan batu. Tapi kerana Rasul ada lakukan macam tu, maka Umar pun mencium. Ya. Jadi kita pun kena ingat, ya. Jangan sampai nak pecah-pecah kepala pasal kita nak mencium Hajar Aswad. Ya. Terutama perempuan, ya. Nak sangat, ya, mencium Hajar Aswad, sanggup, ya, sampai terlondeh-londeh tudungnya, sampai keluar kusut masai. Ya. Jangan sampai macam itu. Kalau tak boleh menciumnya, ya, kita boleh melambai saja pun dah cukup. Ya. Kena ingat hal ini, ya. Lagi kita teruskan 769. Siapa nak baca? Saya baca Ustaz. Ya. Hadis 769. Dari Abi Tufail, dia berkata, saya lihat Rasulullah SAW tawaf di Baitullah dan jamah Hajar Aswad dengan satu tongkat yang dibawanya, dan ia pucuk tongkat itu. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Baik. Catatkan, ya. 769 hadis sah. Matan boleh mencium Hajar Aswad dengan memakai perantaraan alat. Dengan memakai perantaraan alat. Hukum mubah. Mubah itu mana harus. Nabi, dia tawaf dengan memakai tongkat dalam keadaan dia usia. Dia berusia. Jadi dia pun pakai tongkat. Jadi bila sampai kepada Hajar Aswad, dia tidak rapat kepada Baitullah tu, tapi dia sampaikan tongkat tadi ke Hajar Aswad dan dia cium tongkatnya. Itu namanya perantaraan alat, ya. Jadi kalau rasanya kalau kita nak buat macam ni semasa sekarang ni, memang sukar jugalah, ya. Tapi kalau kita lambai cium tangan kita, cukuplah. Bolehlah kita buat, ya. Kalau kita nak pakai tongkat, tongkat entah ke mana, kita pun tak ke mana. Ya. Jawabnya macam tu. Tongkat-tongkat terbang. Ya.
Baik ya, kita teruskan 770. 770. Silakan. Orang yang sama tak apa baca. Okay, saya baca Ustaz. Okey, sila. Hadis 770. Dari Ya'la bin Umayyah, ia berkata, Rasulullah SAW telah bertawaf dengan keadaan iktiba dengan kain panjang hijau. Diriwayatkan oleh 5 kecuali Nasa'i dan disahkan oleh Tirmizi. Ya. 770. Catatkan. Hadis sah. Matan, Nabi pernah bertawaf dengan ittiba, alif dot to ba'ain. Alif dot macam dalam Arab itu, alif dot to ba'ain. Ittiba. Alif dot to ba'ain. Yang ditulis muttabi'an tu. Dalam hadis tu kan ada muttabi'an. Ya. Muttabi'an. Jadi alif dot to ba'ain. Bunyinya ittiba. Ittiba ya. Sambung, mengikat dua hujung selendang di belakang leher. Hukum mubah. Baik, ini cara mengikat. Apa yang dimaksudkan di sini? Yang dimaksudkan di sini ialah orang lelaki dia pakai ihram. Jadi pakai ihram ni kalau sekadar main selit-selit saja kadang dia terburai jatuh ke bawah. Jadi dia pakai ihram tu yang kuatnya kalau diikat ke belakang leher. Jadi ihram tu ia tidak akan jatuh. Dan diterangkan di sini mengenai tentang katanya ahdar. Maknanya selendang tu burudin ahdar, selendang hijau. Selendang hijau tu maknanya di ihram hijau tu, selendang tu mana yang pakaian ihram tu. Pakaian ihram tu mana hijau. Mana hijau juga dibolehkan. Dibolehkan. Hanya yang dilarang itu ialah za'faron, iaitu kuning. Kuning. Kuning tidak dibenarkan. Kalau warna kuning tidak dibenarkan, tapi kalau warna seperti hijau. Tapi Nabi kata sebaik-baik warna itu putih. Jadi putih lagi baguslah. Jadi carilah yang lebih bagus. Ini yang pakai ihram lah. Yang tak pakai ihram tu pakai biasa. Itu yang kata sunat. Yang sunat tu tak payah pakai ihram. Itu tawaf sunat. Lagi teruskan 771. Siapa nak baca? Teruskan. Dari Anas. Hadis 771 dari Anas, ia berkata, dari antara kami ada yang bertalbiyah tetapi tidak diingkari atasnya, dan dari antara kami ada yang bertakbir tetapi tidak diingkari atasnya. Muttafaqun alaih. 771 hadis sah. Matan, orang haji boleh mengucap talbiyah
dan boleh bertakbir. Hukum mukhayyar. Mim, kha, ya, alif, ra. Mim, kha, ya, alif, ra. Mukhayyar. Mukhayyar ni maknanya boleh pilih. Pilihan. Mana nak takbir boleh, nak talbiyah pun boleh. Dikatakan dalam hadis ini, ia tidak diingkari oleh Nabi. Kalau diingkari, tentulah yang bertakbir itu akan menukarkan dengan talbiyah. Ya. Lagi 772. Siapa nak baca? 772 dengan 773 sekali ya. Satu hukum. Siapa nak baca? Saya baca Ustaz. Okey, sila. Dari 772 dari Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi SAW utus saya di dalam golongan orang-orang yang berat, atau ia berkata di dalam golongan orang-orang yang lemah, dari Muzdalifah pada waktu malam. satu lagi. 773 dari Aisyah, ia berkata, sudah minta izin Saudah dari Rasulullah SAW malam Muzdalifah supaya ia berangkat lebih dahulu kerana adalah ia perempuan yang lemah, yakni berat. Lalu ia izinkan dia. Catatkan ya, 772 dengan 773 sekalikan. Hadis sah. Matan, orang-orang yang lemah boleh tidak bermalam di Muzdalifah. Hukum sebagai rukhsah. Sebagai rukhsah. Jadi ya, rukhsah ni satu kelonggaran yang diberikan. Jadi bermalam di Muzdalifah adalah di antara salah satu ya perbuatan haji. Tetapi ya kepada mereka yang lemah ya ataupun berat ya, maka ya baiknya dia tidak perlu ke bermalam di situ. Dan biasanya orang-orang yang mengikut tabung haji ya, mereka hanya singgah kat situ dan ya, mereka tidak bermalam di situ. Tapi ada yang bermalam tu kalangan mereka yang sendirian, pergi sendirian tidak melalui tabung haji ya, mereka bermalam betul. Tapi yang melalui tabung haji, mereka kadang ya hanya singgah sahaja dan tidak bermalam di situ. Ya, bayangkanlah ya, kalau kita ditinggal di bas ya, kita tak tahu punca mana-mana. Itu dikatakan dia berat ya. Bukan lemah, tapi dianggap sebagai satu berat. Mana berat kita ya nak menempuh keadaan orang yang berjuta macam tu. Kalau kita tertinggal kita punya grup, jadi kita ikut je lah ya, dalam ya, melakukan haji ya. Kerana apa? Tabung haji ni lebih mengutamakan keselamatan ya jemaah. Sebab itulah ya, terkadang tidak bermalam ya, di Muzdalifah, tapi hanya berhenti kat situ. Dan pada tengah malam kadang ya, atau melewati tengah malam mereka berangkat ya. Jadi ya, kalau ya, tidak berbuat demikian mungkin lagi sukar dengan ramainya jemaah, ramainya kenderaan ya, kita pun ya tak tahu punca dah
Apalagi kita ni orang luar, ya, lagi dengan keadaan umat yang ya, begitu ramai, kita pun dah jadi, ya, kata orang apa, dah tak nampak punca. Dah tak nampak punca, tak nampak jalan. Akhirnya kita sesat. Dah lagilah susah kita. Jadi agaknya ya pihak pengurusan tabung haji juga berpegang kepada hadis yang kita baca. Ya. Macam mana perempuan ni minta izin kepada Nabi dibenarkan. Jadi tidak batal hajinya. Okey ya, sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya. Yang mula daripada tahun baru ini kita mulakan dengan hadis. Ya, mudah-mudahan ya Allah memberkati usaha kita insya-Allah. Baik, sekadar yang ini dulu dan insya-Allah kita akan sambung. Sadaqallahul azim.